Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita doakan ujian berat berikan pada saya sekarang. Ya, kita semua sentiasa dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian. Tapi bila kita ingat dunia ini memang tempat diuji, jadi kita pun betulkan mindset. Memang sebab kita dunia ada tempat diuji, lalu kita diuji, alhamdulillah, bersyukurlah. Sebab melalui ujian itu kita kenal Allah. Melalui ujian itu kita kenal siapa kawan, siapa lawan. Daripada ujian itu kita kenal diri kita. Itu paling penting. Kita kenal diri kita yang lemah. Diri kita yang perlu bergantung kepada Allah. Kita kenal diri kita tidak mampu nak ubah manusia. Kita tahu hakikat diri kita sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan kekuatan daripada Allah. InsyaAllah selepas kita mulakan majlis kita ni dengan bacaan-bacaan yang biasa kita baca, saya akan tuliskan di whiteboard, sahabat-sahabat sekalian, satu zikir yang kalian jadikanlah amalan, jangan tinggalkan. Yang mana insyaAllah dengan zikir ini, bila diamalkan, ia adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Sahabat-sahabat, berapa kali dah saya tuliskan zikir ni, dan berapa kali dah saya share sebenarnya. Tapi biasalah ya sahabat-sahabat, saya sendiri boleh lupa dan lalai daripada beramal. Sahabat-sahabat pun sama kan. Jadi kita selalu ulang-ulang tu bukan sebab tak ada idea ya. Ustazah tak ada idea lah tu, asyik ulang. Tetapi sebagaimana firman Allah, fazakir, berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman. Subhanallah. Jadi peringatan ni, bila kita sebut ingatkan perkara yang dah selalu, perkara yang dah biasa. Tapi manusia ini lumrahnya lupa. Jadi sebab itulah ada istilah berilah peringatan, kerana kita selalu terlupa dan terlalai. Tapi ni sebab saya tengah duduk, ni saya nak tulis. Zikir yang mendatangkan 100 kebaikan, menghalang daripada 100 keburukan. Zikir yang pahalanya sangat besar, sehingga kan pahalanya melebihi daripada pahala membebaskan 10 orang hamba. Dan Nabi kata tidak ada kebaikan yang melimpah kepada seorang hamba melainkan kepada mereka yang banyak mengulangi zikir ini. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, zikir Ustaz tolong carikan ya matan hadis tu, yang 10 orang hamba bebaskan, selamat pada 100 keburukan, 1 kebaikan. Kemudian minta tim bantu carikan saya, sebab saya nak baca hadis. Saya ingat tapi nak bacakan. Pahala membebaskan hamba. Dalil berkenaan dengan pahala membebaskan hamba. Tapi baca zikir ini membebaskan melebihi daripada pahala 10 orang hamba. InsyaAllah. Subhanallah. Allahu Akbar. Baiklah muslimin musliman, auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kemudian kita selawat 10 kali, boleh ya? Kita ambil selawat Ibrahimiyah, selawat yang paling afdal. Nabi kata, bacalah selawat. Kemudian Nabi baca selawat Ibrahimiyah dan Nabi kata itulah sebaik-baik selawat. Kita baca 10 kali. Kemudian 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi. Kemudian kita baca Asmaul Husna. Sahabat-sahabat sertai bersama boleh ya? Kita ada lebih kurang 2K dah ni kehadiran. Saya faham. Sekarang ni waktu pack. Ada ibu bapa sibuk siapkan anak ke sekolah. Ada yang sedang bersiap untuk menuju ke tempat kerja. Jadi sambil-sambil tu boleh ikut sama ya. Al-Fatihah. Kemudian Asmaul Husna. Selawat dulu 10 kali. Kemudian Asmaul Husna. Tak 10 ayat awal 10 ayat akhir. Tak akhir Asmaul Husna. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Minum air sikit ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Selawat ya sama-sama sahabat-sahabat, itu selawat Ibrahimiyah. Selawat yang Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, itu selawat yang paling sempurna. Dan memang sepakat ulama pun menyebutkan selawat yang paling afdal adalah selawat Ibrahimiyah. Tapi agak panjang, jadi jarang untuk kita selawat seperti selawat ini yang mana kita baca dalam At-Tahiyyat. Jadi sebab kita ni dah ajak, bukan senang, jadi kita baca sama-sama ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan asbab selawat ini Allah mengangkat darjat kita. Sebab itu daripada hadis Nabi SAW, man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam salawat. Hadis itu bersambung lagi yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat, iaitu Allah akan berikan rahmat kepada kita. Dan Allah berikan rahmat kepada kita 10 kali ganda. Kemudian muslimin muslimat, hadis itu bersambung, Allah mengampunkan kita 10 kali dan Allah menaikkan darjat kita 10 kali. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita baca 10 kali selawat, maka kita dapat 100 kali balasan daripada Allah berupa rahmat, 100 kali dinaikkan darjat, di 100 kali kita diampunkan. Jadi sebab apa 100 tu Ustazah? 10 kali kali 10 itu adalah kiraan matematik zahir kita. Tetapi kita tak tahu nilai 10 kali di sisi Allah tu bagaimana, besar mana, banyak mana ganjaran tu kita tidak tahu. Mungkin ganjaran tu umpama seperti bumi dan isinya, wallahu a'lam. Jadi insya-Allah anda tengah buat apa pun sekarang, selawat bersama dengan saya ya sahabat-sahabat. Kita dah baca 2 kali selawat Ibrahimiyah, ada 8 kali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustaz, ada gangguan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah. Okey, sahabat-sahabat, kalau kita nak target untuk selawat 1000 kali ataupun 500 kali atau 1 kali, kita boleh selawat yang paling sempurna tapi pendek. Pendek tapi sempurna. Ada salam dalam tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, selawat dan salam buat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pun boleh tambah Sayyidina. Ustazah, tak tambah Sayyidina boleh ke? Boleh. Boleh, tak tambah Sayyidina pun boleh, tambah Sayyidina pun boleh. Ustazah, mana lebih afdal? Saya tengok beberapa perbahasan ulama dan juga apa yang disebutkan oleh beberapa ulama yang terkemuka juga mutakhirin ini. Jika Nabi SAW merujuk kepada hadis Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana aku solat. Dalam solat, Nabi berselawat tak sebut Sayyidina. Nabi tak sebut Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sebut perkataan Sayyidina. Jadi sebagai ulama cenderung mengatakan di dalam solat, at-tahiyat itu dibaca tanpa Sayyidina. Walau bagaimanapun sebagai ulama lagi mengatakan sebutlah perkataan Sayyidina kerana di situ tanda penghormatan. Sebab kita rasa segan untuk menyebutkan nama Nabi tanpa menyebut macam kita lah tuan, encik. Jadi nak sebut nama Nabi, sebut perkataan Sayyidina, iaitu penghulu kami. Kan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai ulama mengatakan di dalam solat dia mengambil pendekatan tidak menyebut Sayyidina kerana mengikuti sifat solat Nabi tidak ada kalimah Sayyidina. Namun di luar solat bila berselawat menyebut perkataan Sayyidina sebagai satu penghormatan kepada Nabi. Tetapi sahabat-sahabat, jangan pula kita berbahas perkara ini sampai kita bergaduh. Saling menghormati kerana kedua-dua pendapat adalah pendapat yang kuat, pendapat yang tidak ada salahnya. Saya juga selalu ditegur bab ni. Bila saya baca Sayyidina, ada yang tegur. Ustazah, Sayyidina tak ada. Bila saya tak baca Sayyidina, saya ditegur juga. Ustazah, penghormatan buat Nabi, sebutlah Sayyidina. Dan saya tahu kedua-duanya ada dalil yang sahih, ada dalil yang kuat, ada pendapat yang kuat. Jadi, siapa yang berada di mana sahaja, tak perlu ya kita saling menghormati, tak perlu bergaduh ya dalam bab ni. Harap sangat kita tak perlu bergaduh bab furuk. Ini bukan bab usul ya, ini bab furuk. Maksud bab furuk adalah satu bab yang cabang, bukan bab yang perkara yang basic. Jadi umat Islam banyak berpecah kerana perkara basic, perkara cabang seperti ini. Jadi ini tidak melibatkan dosa pahala muslimin muslimat. Selawat semuanya memberi pahala yang besar. Saya ada banyak kisah alim ulama, kisah para sahabat, kisah salafus soleh, kisah para wali Allah yang beramal dengan selawat dan kisah orang-orang hari ini yang beramal dengan selawat. Sangat luar biasa muslimin muslimat. Tapi kita kena ingat kita disuruh untuk berselawat dan juga bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan salam. Sebab itu ulama menyebutkan selawat, dan ini disebut oleh Imam Nawawi. Subhanallah, selawat yang sempurna, selawat yang baik, yang sempurna lah, yang afdal adalah selawat di dalamnya adanya salam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Faham ya muslimin muslimat? Jadi tak perlulah bergaduh. Sebab itu masa saya baca selawat tadi, saya baca dua-dua. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saya baca, Allahumma salli ala Muhammad pun saya baca. Jadi kita mendamaikan kedua-dua kumpulan. Ya, Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, okey, nanti kita baca ni. Sekarang nak baca Al-Kahfi, belum baca lagi. Jadi siapa-siapa yang hadir sambil-sambil kemah HP ikut ya bacaan. Hari ni hari Jumaat yang barakah, kita boleh rasa suasana yang damai, suasana yang sentosa kan, sejuk, barakah hari Jumaat.
Dan hari Jumaat ni banyakkan berdoa. Doa saja. Jangan, kalau boleh hari Jumaat kita buat macam ni tau. Hari ni hari Jumaat. Tak nak merungut, tak nak marah. Kan? Nak banyak selawat, nak banyak senyum, nak banyak zikir. Ustazah hari Jumaat je ke? Tak, tapi ambil aura hari Jumaat. Ambil barakah hari Jumaat. Kita niat. InsyaAllah mudah-mudahan kita kuat juga untuk hari Sabtu. Kuat juga untuk Ahad. Kuat juga untuk seminggu. Kan hari Jumaat biasa orang akan pilih pakaian paling indah. Kan hari Jumaat memang disebut fadilat, kelebihan hari Jumaat. Ustaz kan? Kelebihan, fadilat hari Jumaat. Masya Allah. Nanti kita sebut selepas baca Al-Kahfi ni. Apa kelebihan fadilat hari Jumaat? Hari Jumaat ni adalah hari perayaan umat Islam. Hari penghulu hari. Banyak kelebihan hari Jumaat. Jadi pilih pakaian yang terbaik. Ada wanita kata, Ustazah, saya hari Jumaat saya tutup aurat dengan sempurna. Hari lain kurang Ustazah. Bila hari Jumaat saya akan pilih tudung yang paling labuh yang saya ada. Hari Jumaat saya akan pakai longgar-longgar. Hari Jumaat saya pakai tutup aurat sempurna. Kaki tutup, semua tutup. Tak apa ke Ustazah? Saya kata tak apalah puan. Mudah-mudahan selepas itu kuat untuk tutup aurat dengan sempurna untuk setiap hari. Hari Jumaat terus dia pakai pakaian yang serba hitam, ada orang, Masya Allah. Laki pun sama, tak apalah, mula dengan hari Jumaat. Tapi jangan lambat sangat untuk berjangkit ke hari lain. Sebab kita tak tahu kan kita mati hari Jumaat ke mati hari apa. Kita nak mati dalam keadaan kita taat kepada perintah Allah. Zahir dan juga batin. Okey, Ustazah ni kan tak mula-mula lagi baca. Okey, kita baca ya. 10 ayat awal, Al-Kahfi 10 ayat akhir. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا
خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا Sadaqallahul Azim. Seterusnya kita baca Asmaul Husna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya di sisi Allah ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan, ada 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membacanya, menyebut nama-nama Allah, menghafalnya, kemudian menghayatinya, kemudian beramal dengannya, dakhala jannah, dia pasti masuk syurga. Jadi baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillus Sami' البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, subhanallah. Jom kita pergi ke whiteboard. Kita nak tulis. Tadi saya dah ada sebut di awal, saya akan berkongsi satu zikir. InsyaAllah dengan kita beramal zikir ini, Allah lindung kita daripada 100 keburukan, Allah beri kita 100 kebaikan. Kemudian Allah berikan kita pahala umpama 100 orang hamba. Jadi nanti kita terangkan berapa banyak yang Allah sediakan bagi orang yang membebaskan walaupun seorang hamba. InsyaAllah nanti kita tengok. Lepas tu saya nak akan tulis tentang salawat. Lepas tu kita buka sikit kitab Riyadhus Salihin kita. Masya Allah, Alhamdulillah.
Ustaz, kita buat lurus gitu je, senang. Gitu. Gitu. Betul. Okey. Ini pokok plastik. Nampak tak? Pokok plastik. Sebab tu senang jaga. Masya Allah. Ustaz tolong tukar dulu ni. Okey. Sebab saya nak Ustaz tolong tukar sekejap kamera ke sana. Okey. Kena ada satu phone yang tak perlu nak buka nombor kod. Yang ada phone macam tu. Okey, sahabat-sahabat, saya tahu dah ramai yang ni, tapi mungkin ada yang baru follow. Zikir ni senang saja, tapi fadilat dia sangat besar. Ini juga yang menjadi amalan saya. Mungkin inilah jawapannya, ya. Sebab selalu orang tanya saya, dan sahabat-sahabat, bukanlah saya kata saya pun kadang lalai tidak beramal. Masya Allah, betul lah kan? Tapi kadang-kadang kita tak sedar tahu kesan amalan tu, kita tak perasan. Kesan amalan tu kita tak perasan. Macam tinggi sangat je Ustaz ni. Macam saya macam mendongak. Okey, kadang-kadang kita tak perasan kesan amalan ni, tetapi kita boleh rasai. Macam itulah, ya. Macam lebih kurang je ayat tu kan. Kalau orang tanya, Ustazah, apa makanan, Ustazah ada makan produk apa? Saya tak ada makan produk. Makanan sunnah tu kadang-kadang istiqamah, kadang-kadang tak. Tapi cuba istiqamah. Tak sempat kadang nak workout, nak bersenam ke apa. Lepas tu sibuk memanjang sebab kerja sangat banyak. Bukan kerja dakwah je, ada 10 syarikat, 3 Sina Merhad, ada 7 lagi anak syarikat. Banyak sangat aktivitinya, ladang, Hijrah City, umrah, travel, macam-macam. Memang jadi pengarah syarikat bersama dengan cik suami, dengan anak-anak. Lepas tu selalu berfikir, kerja tu pagi sampai malam. Yelah, di rumah pun kita ada kerja kan, di rumah dengan anak-anak. Begitulah kehidupan seharian yang memang padat, muslimin-muslimat. Allah bagi sihat, Allah bagi boleh berfikir, Allah bagi kuat. Emosi kadang-kadang stabil, kadang-kadang tak. Saya macam anda juga, manusia biasa. Wahai wanita, selalu terganggu, mudah stres. Bukanlah kata mudah, mungkin kita terlalu banyak berfikir, penat, jadi kadang-kadang tu mudah stres. Tetapi kekuatan kita hakikatnya bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan dalaman rohani. Seorang perempuan, kita sebenarnya tak kuat untuk menghadapi sakit bersalin, mengandung semua tu. Tapi kekuatan dalaman kita kan, besarnya kasih sayang kita kepada anak dalam kandungan, kita sanggup menempuh sakit untuk keluarkan dia dan nak tengok wajah dia. Jadi perempuan Allah ciptakan lemah kan, berbanding lelaki tenaga dia lagi kuat.
Tapi dalaman tu kita kuat, dia akan menguatkan zahir kita. Okey, sahabat-sahabat, ini satu zikir yang juga menjadi satu amalan saya setiap hari. Dan kita kena yakin sebab ia daripada hadis Nabi yang sahih, dan ia tentang zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, zikirnya ialah la ilaha illallah, la ilaha. Zikir ni saya rasa ramai yang dah hafal tapi ramai yang tak tahu fadilat dia. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahkan alhamdulillah banyak juga orang-orang yang ngadu masalah. Saya kata amalkan zikir ni, saya tak tahu macam mana nak bantu puan. Ujian puan sangat berat, memang berat. Sebab saya akui memang banyak orang diuji sangat berat. Saya tak boleh kata ujian dia ringan, ujian dia sangat berat. Tetapi saya tak tahu macam nak bantu. Namun insya-Allah puan beramal dengan zikir ni, Allah akan beri jalan keluar, Allah akan bantu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulk. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul tak? Semua di kalangan kita dah hafal banyak. Biasa kita baca zikir ni lepas solat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Sahabat-sahabat, zikir ni memang power. Super power. Masya Allah. Memang semua zikir pun power. Semua hebat. Semua bagus. Cuma kita ni tak faham maksud dan tak menghayati. Sebab tu saya jadi panjang sikit tu. Sebab saya akan jelaskan maksud dia. La ilaha illallah. Tiada ilaha. Ilaha. Tiada Tuhan. Ilah yang lebih tepat tiada sembahan. Illallah kecuali Allah. Kecuali Allah. Memula kita tahlil dulu. Ustaz tolong jap. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan illa kecuali Allah. Wahdahu. Wahdahu. Dialah satu-satunya. La syarikalah. Tidak. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Sekutu baginya. Ataupun tidak ada menyamainya. Menyamai baginya. Lahul mulk. Baginya. Baginya siapa? Baginya siapa ni? Baginya Allah. Lahu baginya Allah mulk, segala kerajaan. Ataupun segala pemilikan. Malik. Yang kita sebut milik-milik tu asal pada perkataan bahasa Arab. Malik Yaumiddin, pemilik, raja. Pemilik. Ataupun malik juga kekuasaan. Walahul hamd, dan wani dan lahu baginya. Hamd, segala pujian. Orang duk puji-puji kita tu, kita tak layak pun sebenarnya nak terima pujian. Semua pujian itu kembali kepada Allah. Tapi tak ada masalah orang puji kita. Yang penting jaga hati. Wa huwa ala
Dan dialah, huwa ni dialah Allah, ala kulli syai'in qadir wa huwa ala, dan dialah Allah, ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah ke atas kulli segala, syai'in sesuatu, qadir berkuasa, maha berkuasa. Masya Allah. Dan dialah Allah ke atas segala sesuatu, maha berkuasa. Allah lah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak bacakan hadis ni penuh. Hadis Nabi SAW berkenaan dengan zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis riwayat Bukhari, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'atan marrah, kanat lahu adla 'ashri riqab, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, wa muhitu anhu mi'atu sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasyaitan yawmahu zalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadan bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthara min zalik." Rawah Bukhari, hadis yang sahih. Ustaz, ada dah pasal tu yang kelebihan fadilat ni. Ambil telefon saya. Okey. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Nabi kata sebanyak 100 kali. Berapa kali kena baca satu hari? 100 kali. Sebanyak 100 kali dalam sehari. Kalau kita dapat baca 100 kali di awal pagi, sangat bagus, sebab kita mulakan hari dengan zikir ini, dapat apa yang Allah berikan daripada awal pagi. Tapi kalau rasa tak mampu, kita boleh bahagikan kepada 5 waktu solat. Satu kali waktu solat 20, 5 kali jadi 100. Tapi tuan-puan sekalian, bila dah biasa, kita boleh habiskan je lepas subuh tu. Boleh je baca sambil bawa kereta ke, tasbih digital ada dekat tangan. Boleh je baca sambil jalan-jalan ke, boleh saja. Tetapi adalah afdal bila kita zikir dengan beri tumpuan. Maksudnya bukan nyambil-nyambil, nyambil bawa kereta, nyambil jalan, tetapi duduk sekejap lepas solat contohnya. Duduk sekejap waktu duha tu. Duduk sekejap, bagi tumpuan, biar apa yang kita sebut ini pergi ke dalam hati muslimin muslimat. Kesannya memberi kekuatan kepada rohani, memberi kecerdasan kepada otak, memberi kekuatan kepada tubuh badan. Subhanallah, sebab sudah tentu berbeza orang yang menghayati dan memberi tumpuan dengan hanya pada lidah. Sebab itu zikir ada hanya pada lidah. Ada juga zikir pergi kepada akal. Akal pun mula hanyut dalam zikir itu. Kemudian pergi kepada hati. Kemudian pergi pada perbuatan. Tapi kalau kita bawa kereta, memang lidah je lah berzikir. Fikiran kita tengok kenderaan, betul kan? Susah sikit. Tapi ada juga tumpuan tu. Cuma berbeza dengan orang betul-betul bagi tumpuan. Tapi kalau tak sempat sangat sibuk, jangan tinggalkan zikir ni. Walaupun sambil-sambil pun bacalah. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca zikir ini sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang hamba. Ditetapkan baginya 100 kebaikan. Allah berikannya 100 kebaikan dan dijauhkan daripadanya 100 keburukan, dan baginya perlindungan daripada godaan syaitan pada hari itu hingga ke petang, maksud hingga ke malam. Dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya, Nabi kata. Tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang dapat mengamalkan lebih banyak zikir ini. Soalannya Nabi sebut sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Namun jika kita mampu baca lebih, Nabi kata tidak ada orang yang lebih baik amalnya daripada orang yang membaca doa ini, kecuali seseorang yang mengamalkan zikir ini lebih banyak. Itu antara orang yang sebaik-baik amalnya. Subhanallah, hadis Bukhari, hadis yang sahih. Cuba kita perhatikan daripada hadis ini, Nabi SAW sebut apa? Sahabat-sahabat, saya tahu ada orang yang nak catat, tapi kita pergi dulu kat tepi ni. Ustaz boleh ya? Okey, kat tepi ni. Apakah fadilat? Okey, yang pertama kena ingat 100 kali sehari. 100 kali sehari baca. Lepas habis lah ni terus baca. Yang kedua, muslimin muslimat, tentang ganjaran. Okey, ganjarannya yang pertama,
adalah pahala umpama bebas hamba 10 orang. Kemudian yang kedua, ganjaran dia ialah bebas hamba pahala, ganjaran pahala. Lepas tu Allah berikan 100 kebaikan kepada kita. Muslimin muslimat, cuba sebut semalam ada berapa kebaikan yang tuan-puan dapat semalam? Semalam dapat tu, dapat ni. Contoh kalau kita hitung, kita macam tak ada lah sampai 100 saja. Macam 40, 50 macam tu. 40, 50 pun payah kalau kita nak senarai. Tu apa sekian, hakikatnya kita tidak tahu apakah kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita dan apakah maksud kebaikan. Bahkan tuan-puan yang mati Allah sekalian, ada Ustazah tak ada kebaikan semalam, ada perkara menyedihkan, ada kawan baik saya khianat saya. Tu apa sekian, yang kita nampak buruk mungkin baik, sebenarnya itu kebaikan. Yelah, saya kata alhamdulillah, syukur puan, Allah dah tunjukkan. Sebab apa? Ustazah, saya baik dengan dia 10 tahun. Alhamdulillah Allah tunjukkan hari ni. Bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, 10 tahun sahaja. Dan itu merujuk kepada firman Allah juga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Firman Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tak suka itu ia amat baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu nak, yang kamu inginkan itu, apa yang kamu impikan itu buruk bagi kamu. Sebab itu Allah halang, Allah tak bagi, Allah tak izinkan. Sebab Allah yang paling tahu apa baik, apa buruk bagi kita. Allahu Akbar. Okey, yang ketiga, kita dapat apa? 100 dijauhkan, diberikan satu kebaikan, dijauhkan. Apa kita tulis? 100 keburukan dijauhkan. Masya Allah. Yang keempat, kita dapat apa? Perlindungan daripada, tak apalah dia orang masuk, perlindungan daripada syaitan. Lepas tu yang kelima, Nabi sebut apa? Menjadi sebaik-baik amalan. Sebaik-baik orang beramal adalah orang yang baca zikir ni sebanyaknya. Maksudnya bacalah lebih. 100 kali tu, saya ada orang, Ustazah saya tak kira, saya zikir je. Bagi saya, bila Nabi letak jumlah, memang kejar jumlah dulu. Sebab apa? Bila kita zikir, kita tak tahu berapa jumlah, kemungkinan kurang daripada 100. Dan bila ada jumlah, sebenarnya guide kita tahu. Dia guide kita. Dia membuatkan kita rasa macam kalau kurang, kita nak capai target tu dan kita akan rasa, okey, dah cukup dah sebagaimana Nabi SAW suruh. Lepas tu kita tambah tu, kita dah rasa tenang. Kita tidak terganggu dengan persoalan, dah cukup belum? Dah cukup belum? Macam tu kan. Jadi sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, 100 kebaikan, kita tak tahu satu kebaikan apa yang Allah beri kita pada hari ini. Dan 100 keburukan apa yang dijauhkan. Kalau kita ingat, semalam Ustazah saya sebenarnya nak makan sangat tu, tapi tak dapat. Mungkin Allah jauhkan kita daripada makan tu disebabkan mungkin makanan itu syubhah. Mungkin makanan yang kita nak beli itu sebenarnya, kalau kita makan semalam sakit perut, kita tak tahu sebenarnya keburukan apa. Kenapa jam semalam? Saya patut sampai ni, tapi jam sangat sampai saya tak dapat projek tu, contoh kan. Ada sesuatu sebenarnya Allah lindungi kita. Hakikat kebaikan dan keburukan dalam hidup kita memang kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat tadi tu. Allah Maha mengetahui, kamu tidak tahu. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Okey, saya tahu ramai juga yang nak ni print screen tanpa saya sebab yalah nak tengok penuh. Jadi boleh print screen sekarang. Saya nak kena berhenti dah ni. Okey, boleh print screen. Okey, print screen zikir. Tulisan saya tak adalah cantik tapi okey lah kan, boleh faham yang penting. Okey, alhamdulillah kehadiran agak ramai, 1008 dengan 3.5 lebih kurang 6K. Terima kasih sahabat di IG dan FB. 4.2 456. Ya, lebih kurang. Okey. Okey, lepas itu fadilat dia. Ini daripada dia yang sahih. Apa ganjaran bebaskan hamba? Kita tengok
Apakah ganjaran membebaskan hamba? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ustaz. Mana? Tentang ganjaran membebaskan hamba. Ustaz tak buka lagi. Okey. Dan sebagai penutup, saya nak saya kata nak tulis selawat paling pendek tadi. Selawat pendek? Tak. Mana? Peluang mendapat ganjaran membebaskan 10 orang hamba. Okey. Kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam satu hadis Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, sesiapa membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan bagi setiap anggota hamba tersebut satu anggota daripada api neraka. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan bagi setiap anggota orang tersebut setiap anggota daripada api neraka. Allahu Akbar. Maksudnya muslimin muslimat, zaman sekarang nak bebaskan hamba dah tak ada. Tapi ganjaran membebaskan hamba sangat besar. Allah membebaskan diri kita daripada api neraka. Jadi dengan kita beramal dengan zikir ni, kita dapat pahala bebas hamba 10 orang, bukan seorang. Kalau satu orang pun, Allah telah membebaskan setiap anggota hamba tersebut, maksudnya orang yang hamba, daripada api neraka. Bagi setiap anggota hamba tersebut daripada api neraka. Allah bebaskan tangan kita, kepala kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, anggota badan kita daripada api neraka. Tapi mana kita nak dapat ganjaran membebaskan hamba? Sebab itu pada zaman Rasulullah, bila Nabi sebutkan begini, gebuk-gebuk orang nak bebaskan hamba. Walaupun bayarannya tinggi dan mahal. Bukan hamba dia saja, hamba orang lain pun dibebaskan. Orang tu letak berapa ratus dinar, dia sanggup bayar. Sebab apa? Nak kejar pahala, dibebaskan setiap anggota daripada neraka. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah peluang untuk kita bebaskan hamba. Jadi inilah antaranya kita dapat peluang, mudah-mudahan sama Allah kurniakan kepada kita dengan beramal dengan zikir ni. Sebab zikir ni sebenarnya zikir, orang yang beramal dengan zikir ni, daripada tidak taat akan jadi taat. Daripada tak solat, insya-Allah solat. Daripada tidak tutup aurat akan tutup aurat. Daripada suka buat aksi-aksi yang tidak sepatutnya manusia, insya-Allah berhenti. Daripada suka joget-joget, suka nari-nari, suka zumba-zumba di khalayak ramai. Hari ni saya terima satu poster, akan buat zumba di khalayak ramai. Adalah di satu tempat, ajak amal ramai. Ramai sekarang yang setai 40, umur 40, 50, 60. Apa hukum zumba? Tak ada masalah. Zumba lah berjam, pagi sampai malam, sambung balik, rehat sekejap, sambung balik zumba. Buatlah, tak ada masalah. Nak zumba ke, nak apa saja bentuk senaman, tak ada masalah. Tapi dengan syarat, wahai muslimat sekalian, jangan di khalayak ramai yang menampak, yang bergabung, yang bercampur lelaki perempuan. Ustazah, saya pakai elok, pakai longgar. Dah namanya berzumba, kita akan melompat. Kita akan goyang kiri kanan dan sebagainya. Saya tak pasti ada tak pakaian yang kalau kita bergoyang macam zumba tu memang tak nampak bentuk badan. Tidak membawa satu bentuk suasana yang menggairahkan. Bagi kita perempuan mungkin nampak biasa. Tapi bagi pandangan lelaki yang ada masalah di dalam hatinya, maksud bukan orang soleh. Orang soleh memang tak tengok lah. Lelaki yang beriman takkan tengok perempuan berzumba ke, bersenam ke, muslimin muslimat. Tetapi ada ramai pandangan mata yang melihat dengan syahwat. Dengan gaya, kita panggil apa tu? Kalau di depan tu, instruction kan? Yang gaya biasanya yang depan tu yang akan memimpin dengan pakai seluar legging, dengan pakai baju ketat, pakai tudung singkat. Sebab nak tunjuk betul-betul kan macam mana pergerakan. Jadi, tapi kalau buatlah zumba di tempat yang tertutup, perempuan sahaja. Dewan tertutup perempuan sahaja. Buatlah berapa jam pun. Tak ada masalah. Tetapi tetap kena jaga aurat sesama perempuan. Apa maksud aurat? Perempuan sama perempuan, aurat dia antara lutut hingga ke pusat. Ustazah, atas tak payah tutup. Tutuplah sebab itu aib kita. Jadi sama perempuan pun tak boleh pakai ketat. Bukan namanya sama perempuan bebas, boleh pakai ketat, boleh pakai ketat atas bawah. Tak, perempuan pun ada aurat, wajib dijaga. Okey, kalau zumba itu bercampur pula dengan non muslim tapi perempuan, wajib jaga aurat.
Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, kenapa saya sebut perkara ni? Sebab ada orang kata, Ustazah, ada orang beramal dengan zikir ni tapi seksi. Masuk syurga juga ke? Kan? Dapat juga ke kebaikan ni? Masya Allah. Ada orang tak solat, Ustazah, dia amal zikir ni dapat juga ke? Sebab itu muslimin muslimat, saya sebutkan di sini, dan mana-mana zikir yang kita beramal, orang yang beramal zikir dengan betul-betul dalam hati, dengan betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas kerana Allah, daripada dia suka berzumba khayat ramai, dia ada mula rasa malu. Zikir ni akan memberikan kebaikan, antara kebaikan yang besar bila ada sifat malu. Itu adalah kepala kepada kebaikan. Itu dalam hadis, satu hadis Nabi sebut, setiap agama ada roh ataupun ada kepalanya. Sesungguhnya Islam, kepalanya adalah sifat malu. Orang yang ada sifat malu tu dia akan menghalang. Sebab itu Nabi SAW bersabda, fa'ilam tasahi fasna' ma'syita. Siapa yang hilang rasa malu, dia akan buat apa saja. Tapi orang yang ada sifat malu, itulah yang akan memandu dia. Dan antara satu kebaikan yang Allah beri pada manusia, apabila adanya sifat malu, dan Nabi SAW bersabda hadis sahih, al-haya'u minal iman, sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi sebab itu muslimin muslimat, siapa yang belum lagi mengubah diri itu ini kan, tak apa, kita beramal dulu. Nanti zikir ini akan memandu kita, akan menumbuhkan sifat-sifat orang soleh. Hati kita akan tumbuh dengan sifat malu dan sebagainya. Dan sifat malu itulah akan membimbing dan memandu kita. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, insya-Allah ya. Terutamanya wanita, kita jagalah aib kita. Nak zumba tertutup, buatlah macam mana pun tak ada masalah, tak ada orang lelaki lihat, tetapi tetap berpakaian sopan sesama perempuan, pakai ketat. Bila nampakkan tubuh badan pun diharamkan. Sebab aurat sama perempuan kan ada. Jadi tak boleh sama perempuan tunjuk, buka, tak boleh. Mesti kontrol juga. Sebab apa? Ustazah, kenapa sama perempuan pun nak kena jaga aurat? Ada aurat. Kalau tak timbullah lesbian, muslimin muslimat. Tak timbul hubungan sejenis. Maksudnya memang ada tarikan perempuan tertarik dengan perempuan, melihat perempuan lain dengan nafsu. Betul hari ini. Wanita tengok gambar wanita lain dengan bernafsu. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Okey, saya dah janji jadi saya kena tulis. Tuan-tuan sekalian dah snap ni kan, saya nak padam. Okey, tadi kata Ustazah, zikir selawat yang ringkas tapi sempurna. Ringkas tapi sempurna. Jadi bolehlah kita target hari Jumaat ni nak habiskan 1000 ke, kan, nak habiskan 500 ke 100 ke. Sebab kalau nak selawat yang tadi tu, nak selawat yang Ibrahimiyah panjang Ustazah 10 kali boleh lah. Tapi selawat yang sempurna, sebab Allah SWT berfirman, a'udzubillah minasyaitanirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Wahai sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salam dan selawat. Sallu alaihi wa sallimu. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi. Ingat ada dua. Salam dan selawat. Tapi kalau kita selawat yang panjang, memang kita akan bagi salam. Kan kita ada selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nampak tak? Tapi hujung. Wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dan salam. Nampak kan? Ada juga yang selalu kita buat nasyid tu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Okey, yang tu pun ada, ya Nabi salam, ya Rasul salam. Tapi kan macam panjang. Jadi kita nak habiskan target banyak. Ini selawat yang menggabungkan kedua-duanya tapi ringkas namun sempurna. Allah Allahumma salli ala Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahu akbar. Minta maaf.
Ya Allah. Ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Pasal Sayyidina dengan tak ada Sayyidina ni jangan gaduh ya. Saya dah jelaskan daripada awal tadi. Dua-duanya boleh. Dua-duanya ada pendapat yang kuat. Jadi ini perkara furuk. Ini perkara, maksudnya kalau pokok, ini akar dengan batang ni ada perkara usul. Jadi pokok ada banyak kan ranting-ranting halus. Furuk ni macam ranting-ranting halus. Kalau ranting ni terjabuk ke, jatuh ke, dipatahkan ke, pokok tetap hidup. Tapi kalau akar rosak, batang rosak, ini semua, daun semua gugur. Faham ya? Jadi orang Islam banyak bergaduh pasal furuk ni. Ini tidak melibatkan dosa pahala ni. Ini tak melibatkan dosa pahala. Jadi ada yang nak Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, silakan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, silakan. Itu tak ada isu keduanya. Ustazah mana lebih afdal? Itu pun ada perbincangan. Ada yang kata lebih afdal letak Sayyidina. Ada yang kata lebih afdal jangan letak Sayyidina. Sebab apa? Nabi baca dalam solat tak ada Sayyidina. Tapi hujah yang ni pun ada hujah yang kuat juga. Jadi saya ni kan selalu duduk tengah-tengah, serba salah. Bila saya baca Sayyidina, ada yang tegur. Bila saya tak baca Sayyidina, ada yang tegur. Jadi kita meraihkan kedua-duanya sebab kedua-duanya betul. Jadi kalau kita baca Allahumma salli wa sallim, nampak tak? Allahumma, maksud apa Allahumma? Ya Allah. Ya Allah. Salli. Sejahtera. Salli maksudnya rahmati. Rahmatilah. Wa sallim, dan salim sejahterakanlah. Sejahterakanlah. Ala Muhammad, ke atas Muhammad. Ala Sayyidina Muhammad. Ustazah beramal yang mana? Kalau di luar solat, saya baca Sayyidina. Masya Allah. Di dalam solat pun kadang-kadang baca, tapi kadang-kadang tak baca. Kalau rasa nak kejar, nak laju, kadang tak baca. Maksudnya dua-dua saya beramal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah. Ala, ke atas. Ustazah, ada orang tanya, kenapa kita kena doa supaya Nabi SAW merahmati dan mensejahterakan Nabi Muhammad? Sedangkan Nabi Muhammad memang confirm dirahmati Allah. Dan memang confirm sejahtera. Dan memang confirm syurga. Dan confirm tak ada dosa. Bukankah kita memang kena doakan untuk kita lah sepatutnya Ustazah? Kenapa doakan untuk Nabi? Nabi dah confirm. Sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, kita doakan untuk Nabi seperti ini, selawat ni doa. Sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Kalau kita doakan diri sendiri, Ya Allah rahmatilah aku, sejahterakanlah aku. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dengan kita doa pada Nabi, kita dapat 10 kali ganda. Faham ya? Sebab itu hadis Nabi, Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku, minta maaf saya laju-laju sebab sebenarnya saya kena pergi Putrajaya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali ganda. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendoakan saudaranya secara sembunyi, ini hadis sahih, maka ada malaikat yang berada di kepalanya mengucapkan amin bagi kamu apa yang kamu doakan. Dan Nabi kata itulah doa yang mustajab. Jadi bila kita mendoakan Rasulullah secara sembunyi, selawat tu secara sembunyi kan, kita selawat kepada Nabi. Kalau depan ramai-ramai, maksudnya dalam keadaan, maksudnya orang kita doakan tu tidak tahu. Walaupun kita tahu selawat akan diketahui lah. Namun itulah konsepnya. Bila kita mendoakan orang lain, itu adalah satu doa yang makbul. Dan doa itu akan diaminkan oleh malaikat pertama. Kedua, akan didoakan semula oleh malaikat. Malaikat mendoakan apa? Bagi kamu apa yang kamu doakan untuk saudara kamu itu. Jadi sebab itu kelebihan bersalawat ini, dia bukan untuk Nabi. Sebab Nabi memang dirahmati. Nabi memang sejahtera. Tujuan selawat adalah untuk kita. Doa ini akan kembali kepada kita semula. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jadi jelas faham ya? Dalam selawat yang pendek ini tapi sempurna. Dan ini juga disusun oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama mutabar yang lain. Allahumma salli wa sallim. Gabungkan terus selawat dan salam. Sebab Allah perintahkan dalam Quran, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu. Tapi kita kan banyak selawat saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perasan tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak habiskan 100 kali ke 1000 kali. Jadi, bila kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita tidak ada salam. Sedangkan Allah perintahkan selawat dan salam. Jadi, gabungkan terus. Allahumma
salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada orang tambah Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa barik. Boleh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmatilah dan sejahterakanlah dan berkatilah ke atas Nabi Muhammad SAW. Bila kita tambah wa barik, maksudnya kita dapat satu lagi doa, kita nak diberkati. Kita nak rezeki kita berkat, anak kita berkat, rumah kita berkat. Jadi sebab itu kita ada dengar orang berselawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Saya pun selalu juga tambah lagi wa barik ala Sayyidina Muhammad, sebab kita bukan nak dapat rahmat saja, bukan nak dapat sejahtera, nak dapat juga keberkatan. Dan inilah kaedahnya, sebab itu orang berselawat, orang beramal dengan selawat, rezeki murah, anak-anak, banyak perkara yang luar biasa berlaku dalam hidupnya. Sebab itu satu doa. Minta maaf ya, saya cakap agak laju. Saya sebenarnya patut berada di Putrajaya pukul 9. Mudah-mudahan sempat sampai sebab ada program dengan menteri. Oh, macam hebat kan. Saya dijemput ceramah saja ya. Dijemput ceramah dengan timbalan menteri. Lepas tu dia orang ada program perasmian sikit. Saya sebenarnya patut hadir sampai pukul 9. InsyaAllah sempat sampai. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Ya, tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, sahabat-sahabat, nanti saya nak mengajak kepada siapa yang nak menunaikan umrah bersama dengan saya. Kami telah pun membuka syarikat Hijrah Travel Sdn Bhd. Tapi sebenarnya Ustazah baru buka dah bawa, supaya kami bergabung dengan satu lagi travel, syarikat travel yang dah lama bawa haji dan umrah. Jadi mereka memang dah mahir, dah pakar, memang dah selalu bawa meneruskan jemaah haji dan umrah. Jadi insya-Allah, maksudnya saya bukan duta mana-mana syarikat, ini syarikat sendiri. Kami sedang mengusahakan satu lagi cabang rezeki untuk survival, kerja dakwah dan kerja amal. Maksudnya siapa yang pergi umrah bersama kami, menyumbang dalam bayaran umrah itu sebenarnya membantu gerak kerja dakwah dan kerja amal yang kami usahakan melalui NGO Sahabat Amal Care. Memang hasil daripada umrah ini, sedikit keuntungan yang Allah berikan, banyak sikit, ia akan menyumbang kepada gerak kerja dakwah NGO Sahabat Amal Care. Sebab itu kami nekat untuk buka syarikat sendiri. Jadi siapa yang ingin menunaikan umrah, terdekat adalah bulan 12 ini. Saya sendiri akan bawa pergi ziarah bersama umrah dan sebagainya, dan akan ada slot-slot tazkirah yang istimewa, dan kami dah ada tempat dah. Maksud dewan yang tertutup, dewan yang khas untuk kita ada sesi tazkirah. Dan insya-Allah saya akan bawa lebih kepada modul, insya-Allah, sebab sebagaimana kita yang buat yang lepas untuk bawa modul Asma Husna, kita akan bawa beberapa nama Allah Asma Husna untuk kita syarahkan di sana. Jadi siapa yang ingin bersama, anda boleh hubungi nombor yang dikongsikan, ataupun boleh juga menghubungi PM ataupun DM. InsyaAllah PM ataupun DM, tapi yang terbaik hubungi nombor telefon yang kita dah kongsikan di FB malam tadi. Saya ada share di FB malam tadi, di page ada share, di IG pun ada share. Jadi tekan saja link nombor tu. Kena pergilah dekat FB, dekat IG ya. Dan bukannya bulan 12 saja, setiap bulan ada. Kita bawa trip setiap bulan, bulan Ramadan apa, setiap bulan pergi. Tapi saya bukan pergi setiap bulan, saya akan pergi 2 bulan sekali. Maksudnya bulan 12, saya akan pergi pula bulan 2. Lepas tu pergi pula bulan 4. Maksudnya nak kena kepada tarikh bulan Ramadan tu, ada pergi. Lepas tu bulan 6. Maksudnya saya akan pergi, saya sendiri akan bawa jemaah 2 bulan sekali. Tapi siapa yang tak dapat pada tak perlu pun ikut saya, kan? Tapi kita tetap buat trip setiap bulan. Jadi insya-Allah Hijrah Travel anda boleh tengok, dan insya-Allah kita akan bawa hijrah mardatillah, hijrah ni umrah yang penuh dengan pengisian, umrah yang kita bukan nak pergi tujuan nak berjalan, penuh penghayatan, kefahaman tentang ibadah. Apa? Ya Allah, jadi orang tak dengar dia tadi. Masya Allah, subhanallah, minta maaf. Jadi insya-Allah bersama dengan saya, tapi tak jelas ya, sebab ni duduk jauh. Umrah penuh penghayat. Ya Allah, letih lah pula cakap. Sebenarnya bukan merungut ya. Tuan-puan tak dengar daripada tadi, tak jelas. Jelas, dengar sikit-sikit sebab rupanya speaker duduk kat bawah sana. Sorry ya.
Jadi saya sebenarnya sedang mengajak tuan-puan sekalian untuk memberi sertai bersama umrah. Minta maaf tadi tak jelas. Setiap daripada hasil sumber daripada umrah ini sebenarnya memberikan sumbangan kepada gerak kerja dakwah NGO Sahabat Amal Care Muslimin Muslimat. InsyaAllah umrah ni akan diadakan pada setiap bulan, tapi saya akan bawa jemaah, saya sendiri akan sertai 2 bulan sekali. Jadi bulan 12, lepas tu bulan 2, lepas tu bulan 4. Bulan 4 tu sedang elok kan Ramadan. Nantilah Ramadan tu memang kita nak ambil 10 hari terakhir Ramadan dan sebagainya. Jadi insyaAllah boleh follow, boleh WhatsApp pada nombor yang kita kongsikan. Ataupun boleh di MPM. Tapi kadang di MPM tu minta maaf lambat sikit sebab kadang tim tak sempat ya. Jadi lebih baik cari nombor WhatsApp yang kita kongsikan di page dan juga di IG untuk menunaikan umrah. Kita doakan semua dimurahkan rezeki. Dan untuk makluman ada yang tanya, Ustazah bujang boleh pergi? Boleh. Tak ada masalah dari segi hukum ke apa, memang benda tu ada fatwa dia. Lulus saja. Maksudnya yang bujang tak ada mahram, belum kahwin, umur 20 tapi dah kerja ada duit. Umur 25, umur 30. Belum umur 40 boleh ke Ustazah? Belum umur 40 wanita. Tak ada mahram, boleh jawapannya. Jadi anda boleh hubungi kami, semua tu kita akan jelaskan. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.